Sekarang ini kita ada satu lagi topik yang menarik untuk anda, iaitu rumahku milik orang. Sudah pastinya kita ingin mengetahui apa yang pemilik rumah perlu tahu dari segi hak pengurusan rumah dan sebagainya. Itu atau perincian akan kita bawakan kepada anda untuk topik pada kali ini. Ya, dan bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Tuan Muhammad Zakwan Adenan, iaitu selaku Peguam Hartanah Tetuan Asiah dan Hisham Cawangan Bangi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Tuan. Bila kita bercakap mengenai tajuk rumahku milik orang, mungkin penonton tertanya juga, Tuan. Bagaimana rumah di kita sendiri ni boleh menjadi milik orang sebenarnya, Tuan? Okey, macam ni. Sebenarnya topik ini menarik. Bila kita kata rumahku milik orang, sebenarnya dekat Malaysia ni secara faktanya saya boleh beritahu 8/10 daripada responden yang kita tanya, pembeli-pembeli rumah ni, mereka membeli rumah tanpa mereka sedar yang sebenarnya rumah tersebut tidak ditukarkan nama kepada nama mereka. Okey, saya boleh klasifikasikan ini kepada dua golongan. Okey, yang pertama adalah golongan bila mana mereka ini membeli rumah kediaman daripada pemaju perumahan, sama ada pemaju perumahan yang sedang membuat rumah, ataupun mereka membeli rumah secara subsil daripada penjual individu. Bila mana mereka dapat kunci rumah, geran individu masih lagi belum dikeluarkan. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua pula adalah mereka ini dah beli lama rumah dah. Okey, dah terima notis daripada pemaju, geran telah dikeluarkan, tetapi mereka mengambil sikap untuk melengah-lengahkan proses tukar nama daripada pemaju kepada nama mereka sendiri. Sebab itulah saya katakan rumah mereka ini belum milik mereka sepenuhnya. Jadi ini merupakan satu perkara yang sebenarnya menakutkan bagi kita semualah, kerana sekiranya berlaku kematian, maka di situ akan berlaku satu lagi masalah, betul Tuan. Jadi bagaimana untuk kita memastikan ialah perkara ini untuk kita tak ambil mudah dan perlu untuk kita tukar nama secepat mungkin. Bagaimana untuk kita nak kongsikan kepada para penonton supaya benda ini dilakukan secara segera? Okey, begini. Sebenarnya bila kita kata tentang pertukaran nama, di dalam Kanun Tanah Negara kita, itu merupakan satu kitab yang kita pegang bila kita bercerita tentang hartanah. Okey, Seksyen 340 jelas memberitahu sebarang bentuk pemilikan, sebarang bentuk kepentingan yang didaftarkan di dalam geran, itu sahaja yang tidak boleh kita sangkal. Bermaksudnya apa? Apa-apa sahaja pemilikan hartanah, ia mesti berdaftar. Kalau tidak berdaftar, kalau saya minta kepada anda tunjukkan bukti apakah pemilikan rumah anda, anda tak boleh tunjuk geran itu nama anda, maka saya boleh katakan pemilikan anda belum lagi dimuktamadkan di dalam geran. Kerana kita menggunakan di Malaysia ini, kita pakai sistem torrent yang mengatakan bahawa registration is everything. Pendaftaran adalah segala-galanya. Okey, ibaratnya macam anda ada surat beranak, tetapi anda tidak ada IC untuk buktikan siapa diri anda ni sebenarnya. So itu sangat penting. Itu antara perkara penting yang perlu kita ketahui lah. Jadi bagaimana Tuan dari segi status kita sebagai seorang pembeli rumah kediaman tersebut jika nama kita tiada dalam geran yang disediakan, Tuan? Okey, risau kan bila kita kata beli rumah keluar beratus-ratus ribu tapi nama tidak didaftarkan di dalam geran. Okey, kita beli kereta pun jumpa dengan penjual kereta, bagi kunci dan bagi geran nama kita terus. Tapi ini pula kan rumah kan. Okey, Seksyen 22D atau pemajuan perumahan sebenarnya dia menyediakan ruang pembelian rumah yang masih belum dikeluarkan hak milik individu sebenarnya. Saya bagi contoh, anda beli rumah daripada pemaju perumahan, geran individu masih belum dikeluarkan bila mana anda dapat kunci. Itu dibenarkan di dalam akta. Tetapi kita tidak dapat nafikan satu lagi rujukan kita adalah Akta Kanun Tanah Negara. You mesti pastikan bahawa geran itu didaftarkan di atas nama you. Okey, kalau geran itu tidak didaftarkan di atas nama you, kamu hanyalah boleh diklasifikasikan sebagai pemilik yang berkepentingan sahaja terhadap pasal berkenaan ataupun unit berkenaan dan bukan berdaftar. Anda bayangkan bila geran individu itu telah dikeluarkan, nama dalam geran individu itu masih lagi tercatat nama pemaju perumahan dan bukan nama anda. Saya bagi satu contoh. Sebelum tahun 2015, saya boleh considerkan dekat sini, Seksyen 21 Akta Hak Milik Serata mengatakan bahawa pemaju perumahan perlu mengeluarkan hak milik serata ini dan memohon pengeluaran hak milik serata 6 bulan daripada tarikh mereka menyerahkan kunci kepada pemilik-pemilik rumah ini. Okey, namun begitu, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Ada pemaju yang lebih efisien, dia mungkin boleh mengeluarkan geran dalam tempoh 1 tahun ke 2 tahun. Tapi kalau tidak, dia mungkin sampai ada yang duduk rumah itu 15 tahun pun masih lagi belum tukar nama kepada nama mereka.
Anda bayangkan bagaimana pula sekiranya berlaku kematian. Betul. Okey, dia akan berlapis-lapis problem dan masalah-masalah itu di kemudian hari. Dan adakah perkara ini berlaku hanya kepada rumah seperti kondominium ataupun apartmen saja, ataupun sebenarnya rumah teres juga berlaku perkara yang sama juga, Tuan? Okey. Sinonimnya bila kita bercakap tentang perfection of transfer, kita terminologikan ini sebagai perfection of transfer ataupun penyempurnaan pindah milik. Okey. Sinonimnya berlaku pada rumah-rumah yang bertingkat. Okey. Sebab apa? Bila sesuatu pembangunan itu dibuat untuk rumah apartmen kondominium, mereka bina rumah itu di bawah satu hak milik induk yang besar. Okey, sebelum mereka pecah bahagikan mengikut unit-unit yang tertentu. Betul. Okey, kalau kita bandingkan dengan perumahan pembangunan secara landed biasa, rumah teres, semidi dan sebagainya, perkara ini jarang berlaku. Kerana apa? Pecahan tanah itu dibuat terlebih dahulu sebelum penjualan itu dibuat. Okey. Tetapi tak dinafikan, ada juga kes perumahan landed ini belum lagi dikeluarkan status geran individu. Mungkin disebabkan oleh pemaju telah digulungkan, mungkin disebabkan oleh isu-isu pecah bahagi tanah dan sebagainya. Okay, so semua orang perlu cakna rumah atas ke rumah bawah ke, kena betul-betul faham benda ini sangat penting. Okey, tadi Tuan ada memberi pencerahan berkenaan perfection of transfer ini. Mungkin ada juga penonton yang tertanya dari segi kos yang terlibat dalam menguruskan keadaan ini. Tuan. Okey. Kos sebenarnya kalau kita melihat ini pertimbangan yang paling besar sekali orang pertimbangkan sebelum meneruskan fasa penyempurnaan ini. Perintah Saraan Guaman 2005 sebenarnya menyediakan satu platform yang cukup baik. Pengurangan sehingga 75% diberikan kepada pemilik-pemilik kediaman ini untuk mereka meneruskan penyempurnaan pindah milik. Itu yang pertama. Keduanya, mereka ini perlu menyediakan kos berkenaan dengan stamp duty. Contohnya, rumah yang berharga RM300,000, ini kita ambil kira harga rumah yang mereka beli sebelum ini. Kan? RM300,000 lebih kurang RM5,000 stamp duty. Okey. Total kurang lebih, saya boleh kata, perlu menyediakan lebih kurang 3% daripada harga perjanjian jual beli sebelum itu, maka itulah kos yang akan terlibat dalam urusan penyempurnaan pindah milik. Okey, maksudnya setiap unit rumah tu akan melibatkan lebih kurang tersebut, saya boleh katakan setiap pembeli rumah yang membeli rumah sebelum keluar geran individu ada dua fasa yang mereka perlu lalu. Fasa yang pertama, tanda tangan perjanjian jual beli dan perjanjian pinjaman. Selesai jual beli tersebut, fasa yang kedua, keluar geran individu, mereka perlu lanjutkan kepada penyempurnaan pindah milik menerusi kanun tanah negara lah. Okey, jadinya Tuan, geran itu akan bergantung harga rumah ketika itu ataupun sewaktu mereka membeli rumah. Jadi untuk kita pastikan jelah sekarang ni bila ramai yang dah dengar ni dah mula takut sebab ramai lagi mungkin belum tahu tentang perkara ini, yang baru tahu. Jadi nak tukar nama ni, rumah tu dia mengikut pada kadar semasa ataupun ketika mereka membeli. Harga fees dan kos itu dia bergantung kepada harga perjanjian jual beli yang sebelum ini. Kalau katakan anda beli 20 tahun lepas, maka anda selamat harga 20 tahun lepas. Mungkin harga 20 tahun lepas RM100,000 kini sudah menjadi RM600,000. Berpeluh-peluh orang nak bayar untuk harga RM600,000. Tapi kita mengikut kepada perjanjian asal jual beli tersebut. Lega dengar Okey, Tuan, dari segi pengalaman Tuan sendirilah sebagai peguam hartanah, apa sebenarnya selalu permasalahan yang sering kali dihadapi oleh klien-klien Tuan sendiri berkenaan perkara ini, Tuan? Okey, sebenarnya dia bergantung kepada sikap kita. Sikap kita bila kita bercakap tentang hartanah, pelaburan hartanah, pemilikan hartanah, tidak boleh lari dari segi jeda masa. Okey, orang jual hartanah sebab orang nak kahwin, perlukan cash cepat dan sebagainya. Jika anda gagal untuk mempercepatkan urusan penyempurnaan pindah milik ini, ia akan mendatangkan pelbagai risiko dan kelambatan kepada anda. Contohnya, anda nak membuat pembiayaan semula untuk dapatkan wang tunai yang selebihnya. Anda boleh jangkakan, anda boleh siapkan dalam masa 3 bulan kalau anda selesaikan penyempurnaan pindah milik. Tanpa penyempurnaan pindah milik, mungkin ia akan drag sehingga 1 tahun ataupun ke 2 tahun. So, anda nak mendapatkan dalam keadaan yang segera, itu satu benda yang mustahil. Nak menjual rumah pula, anda nak siapkan dalam tempoh 3 bulan pun mustahil. Sebab apa? Prosesnya, pemaju perlu tukar kepada nama anda terlebih dahulu, endorse, patri nama anda di dalam geran, baru anda berhak untuk menjual kepada pihak yang seterusnya. Itu belum saya cerita lagi tentang anda tidak mempunyai hak mengundi mengikut kepada Akta Serata 1985 dan Akta Pengurusan Serata. Selagi mana nama anda tidak
masuk dalam geran, anda pergi AGM ke, suara anda tidak boleh didengari. Wow. Belum saya cerita lagi berkenaan dengan pusaka. Bagaimana orang yang meninggal dunia, tiba-tiba bila pergi ke bicara pusaka dan sebagainya, kita dapati, geran ini masih lagi nama pemaju. Okey, kalau pemaju masih lagi ada, untung. Kalau pemaju sudah digulungkan, prosesnya yang dijangka 6 bulan ke setahun mungkin akan drag sehingga ke 3 tahun, ke 2 tahun dan sebagainya. Maksudnya ini risiko masih akan boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan, tapi ia akan lebih rumit dan memakan masa yang lama. Betul. So berkenaan dengan nak cepat, nak segera itu mungkin tidak ada lagi dalam kamus bagi golongan-golongan yang tidak menyegerakan proses pindah milik ini. Jadi kalau kita nak cepat, kena cepatlah tukar nama. Segera kena cepatkan. Okey, jadi ini antara perkara yang asas yang perlu kita tahulah sekiranya nak beli rumah yang baru, bercita-cita nak beli rumah ataupun telah beli rumah, kena cek semula geran rumah anda, adakah nama anda ataupun nama pemaju, khususnya bagi mereka yang tinggal di kondominium ataupun apartmen. Bagi rumah bawah pula sebagai contohlah, mungkin tanah itu dibeli atas nama keluarga lah, berkongsi nama, dan kemudian rumah itu dibinakan atas rumah persendirian, dan sekiranya nama penama tersebut telah pun meninggal, sebagai contoh tanah ayah, ayah tersebut telah pun meninggal, dan rumah tu bagaimana pula tuan? Adakah pembahagian harta tersebut terpaksa diberikan kepada adik-beradik ataupun bagaimana? Kalau ayah meninggal dan nama ayah dalam geran tersebut, maka kita akan proses dan mulakan proses pusaka lah. Okey. Maksudnya bukan rumah kita jugalah. Bukan. Sebab kita melihat kepada siapa pemilik di dalam geran tersebut. Jika satu pemilik, maka walaupun ada 4 orang yang duduk atas geran tersebut, maka pemilik itulah yang berhak. Waris pemilik itu yang perlu meneruskan urusan tersebut. Okey, itu pun kena tukar nama juga. Betul, itu pun kena tukar nama juga. Banyak perkara baru yang kita belajar pada hari ini. Harap kita dapat menyampaikan sesuatu yang bermakna dan juga bermanfaat kepada anda semua berkenaan pemilikan ataupun proses pemindahan milik nama ini. Jadi kita mungkin ada kata-kata akhir ataupun kesimpulan yang ingin tuan simpulkan kepada masyarakat di luar sana berkenaan rumahku milik orang ni tuan. Baik, begini kesimpulannya mudah. Macam saya beritahu daripada awal tadi, anda mungkin telah tanda tangan perjanjian jual beli, deed of assignment dan sebagainya. Tapi anda tidak memuktamadkan nama anda dalam geran. Ibaratnya anda mungkin ada sijil lahir, tapi anda tidak ada IC. Okey, banyak kelebihan orang yang ada IC dan banyak juga kelebihan orang yang tidak, orang yang ada geran lah. Tanpa IC, tanpa geran, anda boleh mendedahkan diri anda dengan pelbagai bentuk risiko di kemudian hari. Jadi segerakan penyempurnaan pindah milik anda. Itu dia. Perlunya kita lakukan secara segera. Sebab kalau kita tangguhkan, maka tertangguh-tangguhlah urusan kita yang lain. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, iaitu Tuan Muhammad Zakwan Adnan selaku Peguam Hartanah Tuan Asiah dan Hisham Cawangan Bagi. Terima kasih banyak tuan. Sama-sama.